Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Cikgu harapkan awak semua sehat dan bertemu lagi kita di sesi pembelajaran hari ini. So, tajuk hari ini ialah penyahtinjaan. Jadi objektif kita hari ini yang pertama, cikgu nak awak dapat menyatakan maksud dan hasil penyahtinjaan. Dan yang kedua, menyatakan dua kepentingan penyahtinjaan. Okey, apa dia penyahtinjaan? Okey, sebelum ni kamu dah belajar tentang proses perkumuhan, betul? Okey, perkumuhan ialah proses kita menyingkirkan bahan kumuh daripada badan. Ingat tak lagi apa bahan kumuh yang kita singkirkan? Okey, bagus. Kita singkirkan air peluh melalui kulit. Kita singkirkan wap air dan karbon dioksida melalui paru-paru. Dan yang ketiga, kita keluarkan apa satu lagi? Ya, betul. Kita keluarkan air, garam dan urea melalui ginjal ataupun buah pinggang. Jadi hari ini kita nak tengok satu lagi proses yang dinamakan penyahtinjaan. Jadi apa dia penyahtinjaan ni? Okey, penyahtinjaan ialah proses pembuangan sisa pepejal yang dikenali sebagai tinja. Okey, ataupun makanan yang tidak dicernakan. Dan tinja itu ialah najis yang kita akan keluarkan. Okey? Itu ya penyahtinjaan. Penyahtinjaan. Okey, proses pembuangan sisa pepejal. Jadi apa organ yang terlibat dalam proses penyahtinjaan? Okey, kalau kamu tengok gambar rajah dekat sini, ada 4 organ yang terlibat dalam proses penyahtinjaan. Yang pertama, perut. Ni perut. Yang kedua, usus besar. Yang ketiga, usus kecil. Dan yang keempat, dubur. Okey, jadi inilah 4 organ yang terlibat dalam proses penyahtinjaan. Ni perut kita, ni usus besar kita, usus kecil dan dubur. Bagaimana proses penyahtinjaan ini berlaku? Okey, yang pertama, kita akan makan melalui mulut kita. Okey, kita akan suap makanan, makanan akan masuk melalui mulut. Ke mana makanan itu akan pergi? Makanan itu akan pergi ke dalam perut. Ya, melalui saluran makanan ni. Dia akan masuk dalam perut kita ni. Dan apa yang berlaku di perut? Kamu tengok ni. Bila kita makan, okey, makanan itu akan masuk dalam perut kita dan dia akan dicernakan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil digest. Ya, dia akan dicernakan di dalam perut. Sama nampak ni. Bila kita makan, makanan itu akan dicernakan dalam perut kita. Kemudian, sisa makanan yang tak boleh dicernakan akan dihantar ke usus. Nampak ni usus. Lepas kita makan, makanan yang tak boleh dicernakan itu akan dihantar melalui usus kita. Yang ni. Ni makanan yang tak boleh dicernakan. Apa maksud makanan yang tak boleh dicernakan ni? Makanan yang tak boleh kita kata dalam bahasa mudah, makanan yang tak boleh dihancurkan. Makanan yang tak boleh digest oleh perut kita. Jadi, dia akan buang. Sisa makanan akan melalui usus kecil dan usus besar. Okey, kalau kamu tengok kat sini. Okey, ni perut kita. Okey, sisa makanan yang tak boleh dihadamkan tu, dia akan melalui usus kecil kat sini. Kemudian dia pergi ke usus besar kat sini. Di mana usus besar ni nanti di hujungnya itu akan pergi toilet tu, sakit perut.
kita akan keluarkan dia. Ya. Sisa yang tidak dicerna akan dikeluarkan sebagai tinja atau najis melalui dubur. Okey, bila kita makan sini, nampak tak ni laluan dia. Makan burger kan, masuk usus kecil, usus besar, kamu keluarkan melalui dubur. Okey, yang kita kenali sebagai najis lah. Ya, tinja atau najis. Sebab itu nama proses ni penyahtinjaan. Maksudnya kita buang. Kita keluarkan najis, kita buang najis itu. Okey, setakat ni cikgu harap kamu boleh faham tengok gambar rajah ni cikgu rasa boleh faham. Kita makan, makanan itu dihadamkan, manakala sisa-sisa yang tidak dihadamkan akan kita keluarkan sebagai najis. Okay, apa kepentingan penyahtinjaan? Okay, kenapa perlu penyahtinjaan? Okay, yang pertama, dia boleh menyingkirkan bahan yang tidak dicernakan. Maksud kita buang bahan-bahan yang tak dihadamkan, bahan-bahan yang perut kita tak boleh proses. So kita buanglah. Nak simpan nak buat apa kan? So kita buang. Yang kedua, dengan adanya penyahtinjaan ni mengelakkan usus kita tu tersumbat. Kan usus tadi macam pipe kan? So kalau kita tak buang najis kita, lama kelamaan usus tu dia akan tersumbat lah kat situ. Akan menyebabkan sakit perut kan? Kalau yang lebih serius, dia boleh mengakibatkan radang atau kanser usus. Ya, so jadi kita kena buang bahan-bahan yang pepejal yang tidak dicernakan, kita kena buang. Jadi sebenarnya ada makanan yang boleh membantu sistem pencernaan kita. Okey, yang ini awak kena amalkanlah. Kalau boleh amalkan. Yang pertama, makan sayur-sayuran dan buah-buahan dapat membantu pencernaan berlaku dengan lebih baik. Sebab itu jangan takut makan sayur. Okey, banyakkan makan buah. Sebab sayur dan buah itu dia mengandungi serat yang boleh membantu sistem penghadaman kita. Dan yang kedua, minum air yang mencukupi setiap hari. Okay, di mana air dia akan membantu kita melawaskan sisa-sisa buangan tu nanti. Barulah semuanya berjalan dengan lancar. Okay, jadi kesimpulan hari ini, penyahtinjaan ialah proses penyingkiran bahan pepejal yang dikenali sebagai tinja ataupun najis. Hasil penyahtinjaan iaitu tinja ataupun najis. Kepentingan penyahtinjaan, yang pertama, dapat menyingkirkan bahan yang tidak dicernakan oleh perut kita. Yang kedua, penyahtinjaan dapat mengelakkan usus kita dari tersumbat. Dan yang ketiga, dapat mengelakkan radang atau kanser usus. Jadi itulah topik yang kita pelajari hari ini mengenai penyahtinjaan. Diharapkan kamu dapat mengikuti dan memahami topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih dan berjumpa lagi kita di sesi PDPR yang akan datang.